Adapun seorang muslimah untuk dilihat akan auratnya oleh perempuan yang bukan Islam, maka sejauh mana dan sebatas mana. Maka dalam hal ini, tuan-puan, Ustaz cuba berkongsi beberapa pandangan yang telah pun dimuktamadkan oleh para ulama. Contoh, tuan-puan, kalau kita merujuk kepada Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ia adalah kitab ensiklopedia fiqh yang terlengkap dalam mazhab muktabar. Ada 45 jilid, tuan-puan. Ia disusun oleh Kementerian Waqaf Pemerintah Kuwait semenjak tahun 1980. Maknanya, insya-Allah kitab ini adalah kitab yang muktabar. Apa pandangan mereka? Menurut pandangan majoriti ulama fiqh, bahawasanya aurat perempuan muslimah pada pandangan perempuan kafirah, mana perempuan yang non-muslim, adalah seperti aurat perempuan pada pandangan lelaki ajnabi, iaitu seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Ini adalah pendapat pertama. Datang daripada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang mengatakan bahawa okey, aurat seorang perempuan muslimah dengan seorang perempuan non-muslim samalah seperti aurat seorang perempuan dengan lelaki. Apa dia? Tutup semua badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Lain tak boleh. Kepala boleh Ustaz? Tak boleh. Kaki boleh Ustaz? Tak boleh. Ini yang datang daripada pendapat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Baik. Itu ialah yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, kita merujuk pula kepada kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj ini ialah syarah kepada Minhaj. Ia merupakan sebuah kitab fiqh yang terkenal. Rujukan para ulama dalam mazhab Syafi'i pada zaman mutaakhir ini. Pendek kata, di kalangan mazhab Syafi'i, insya-Allah mereka akan belajar kitab Tuhfatul Muhtaj sebagaimana yang ada pada paparan skrin ini. Kitab ini adalah karya Imam Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami, yang lebih terkenal dengan panggilannya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dianggap sebagai bawah sikit daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tuan-puan, Ustaz ni insya-Allah sepanjang kita mempelajari fiqh ta'ayush ma'a ghair muslimin, Ustaz bernekat insya-Allah akan selain daripada menonjolkan para ulama, menonjolkan para, termasuklah dalam masa yang sama menonjolkan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, supaya tuan-puan kita sebagai orang awam ni tahulah, oh ini nama kitabnya, oh ini kitabnya yang ditunjuk dalam paparan skrin, biar kita terasa, oh masya-Allah, tabarakallah, betapa hebatnya ulama-ulama Islam mengarang kitab tebal-tebal untuk dijadikan rujukan kepada kita orang awam di akhir zaman seumpama ini. Jadi apa kata beliau? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagai ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahawasanya aurat muslimat pada pandangan perempuan kafirah, yakni perempuan non-muslim, adalah seluruh tubuh yang selain daripada kepala, tangan dan kaki. Berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pandangan yang lebih sahih adalah haram perempuan kafir zimmi dan kesemua perempuan kafir, walaupun kafir harbi, melihat kepada perempuan muslimah. Tetapi harus dia melihat dari perempuan muslimah apa yang zahir ketika bekerja. Maknanya apa dia? Begini tuan-puan. Kalau kita comparekan dengan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mengatakan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, perempuan muslimah kena tutup belaka kecuali muka dan dua tapak tangan. Datang pandangan kedua daripada mazhab Syafi'i kita mengatakan, ya, boleh muka, dua tapak tangan dan juga kepala.
Jadi ada sedikit kelonggaran kepala diizinkan. Dan juga diizinkan pada anggota-anggota badan yang lazim digunakan untuk bekerja. Katakanlah pekerjaan tu umpamanya menggoreng ikan kat dapur ataupun memasak. Terpaksa lah orang kata kena sisir labu lengan, nampaklah lengannya, ataupun sebagai doktor untuk merawat pesakit, terpaksa lah orang kata kena sikatkan lengannya untuk itu dan ini, ataupun kaki yang terpaksa mungkin dibuka kakinya. Kalau itu digunakan atas justifikasi masuk dalam kerja-kerja yang tertentu, maka diharuskan membukanya. Baik. Yang paling penting, ada sedikit kelonggaran di sini. Daripada muka dan dua tapak tangan, yang kedua ni turun sikit lagi, muka, dua tapak tangan dan kepala. Termasuklah rambut lah kiranya. Baik. Itu pandangan yang kedua. Terus, tuan-puan, kalau kita lihat pula kepada kitab As-Sirajul Wahhaj. As-Sirajul Wahhaj ini ialah ala matan minhaj, syarah kepada matan minhaj. Merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Zuhri. Asy-Syaikh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi. Di dalam kitab Sirajul Wahhaj, pengarang ada menyebut pandangan yang lebih sahih adalah haram perempuan kafir zimmi melihat kepada perempuan muslimah. Tetapi harus dia melihat dari perempuan muslimah apa yang zahir ketika bekerja. Maknanya lebih kurang macam tadi jugalah. Baik, seterusnya tuan-puan, kalau kita lihat pula kepada kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, pengarangnya ialah Imam Qalyubi, juga seorang yang sangat masyhur, telah menyebut tetapi boleh perempuan kafir zimmi melihat dari perempuan muslimah apa yang zahir ketika bekerja. Inilah yang muktamad. Maka perlu diikatkan dengannya akan kalam pengarang. Maknanya apa? Masih lagi mengekalkan keadaan, boleh untuk melihat muka dan dua tapak tangan serta kepala. Seterusnya, tuan-puan, Ustaz cuba kongsikan satu lagi pendapat, iaitulah pendapat Asy-Syaikh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asna Al-Matalib, syarah kepada Radul Talibin, Radul Talib, menyebut bahawasanya anggota yang zahir ketika bekerja iaitu muka, kepala, tangan, hingga siku dan kaki hingga lutut. Boleh dilihat oleh perempuan muslimah terhadap perempuan non-muslim. Maknanya ketika mana berinteraksi, berkomunikasi, bekerja ataupun membuat servis, maka diizinkan untuk membuka muka, kepala, tangan hingga ke siku dan kaki hingga ke lutut. Baik. Seterusnya kita ambil kesimpulan lah. Setelah mana Ustaz bentangkan kepada tuan-puan beberapa pendapat ulama yang semuanya muktabar belaka dengan merujuk kepada kitab-kitab yang hebat dan muktabar belaka sebagaimana yang Ustaz kongsikan kepada tuan-puan dalam skrin tersebut, maka di sana ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, aurat perempuan muslimah pada pandangan perempuan kafirah menurut pandangan majoriti ulama fiqh adalah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan. Ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Artinya apa dia? Sama lah seperti aurat seorang perempuan dengan seorang lelaki. Kemudian kesimpulan kedua, manakala menurut pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, termasuk sebagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang contemporary mazhab Syafi'i, bahawa aurat perempuan muslimah pada pandangan perempuan kafirah adalah selain kepala, tangan dan kaki. Artinya ada sedikit kelonggaran, yakni muka, tangan dan boleh juga kaki serta kepala. Baik, seterusnya Ustaz kukuhkan dengan satu pendapat daripada
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyebut dalam keadaan tertentu, jika sesama perempuan sekalipun perempuan bukan Islam, maka ia adalah harus dengan syarat, harus mana? Harus untuk melihat kepala, tangan dan kaki. Dengan syarat tidak membawa fitnah dan menjatuhkan maruah wanita muslimah. Ini kerana keadaan realiti kehidupan kini begitu berbeza dengan zaman dulu. Justru meraihkan kepada semasa yang bersifat realiti, itulah perlu diambil kira. Jadi kesimpulan umumnya apa dia? Kesimpulan umumnya ialah Ustaz bersama dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, bahawasanya bagi seorang perempuan muslimah, ketika mana dia berinteraksi, berkomunikasi, menerima servis daripada wanita non-Muslim, maka diizinkan untuk muka, tangan, kaki dan kepala terdedah boleh dan diharuskan oleh syarak. Dengan syarat ia tidak mendatangkan fitnah. Jadi kalau siapa kata mendatangkan fitnah ni banyaklah. Mendatangkan ghairah ke, ataupun mendatangkan reputasi yang tidak baik ke kepada orang Islam ke, maka tahaffuz menjaganya adalah sangat penting. Jadi ini sekaligus menjawab kadang-kadang timbul persoalan. Saya seorang perempuan muslimah, saya nak pergi buat rambut, saya dah cari-cari kedai buat rambut, salon muslimah tapi tak jumpa. Jadi boleh ke tidak saya nak pergi ke salon perempuan yang bukan muslimah? Maka jawapannya diharuskan oleh syarak selagi mana ia tidak mendatangkan fitnah. Jadi itulah dia sedikit kelonggaran, tetapi tak selama-lamanya longgar. Diletakkan satu penanda ukur, apa dia? Tidak mendatangkan fitnah. Baik. Adapun dalam hal yang lebih luas daripada itu, contohnya untuk rawatan. Kan rawatan ni lebih bersifat daruri. Lebih bersifat daruri, perkara yang sangat mustahak, sangat urgent. Maka pada masa itu, mendedahkan aurat lebih daripada yang sepatutnya pun, apakan daya, kalau itu adalah sesuatu yang terpaksa. Jadi ini adalah melihat kepada kewajaran dan kemunasabahannya.